Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, iaitu surah Al-Baqarah, di mana kita hari itu sampai pada ayat yang ke-207 terakhir 207, di mana ayat berkenaan kita bahaskan, kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana Allah terangkan, lepas Allah terangkan ayat sebelumnya tentang golongan manusia ini lepas daripada dalam pecahan manusia, ada yang di antara mereka ni yang minta kepada Allah Ta'ala dunia akhirat, ada minta dunia saja, dan juga Allah Ta'ala mencela siapa-siapa yang mengharapkan dunia saja, tidak mengharapkan akhirat. Dan lepas tu Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan lepas tu Allah Ta'ala terangkan tentang ayat-ayat makdudat, itu hari-hari tasyrik. Disambung dengan tajuk lepas tu adalah berkenaan dengan kumpulan manusia. Ini sambungan kepada penjelasan tentang contoh-contoh manusia ini. So dalam ayat 204 sampai 206 Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan kumpulan manusia yang dikatakan sebagai munafik, mana dia mempersaksikan apa dalam hati dia kepada orang ramai, tapi Allah Ta'ala menyaksikan bahawa dia adalah pembohong. Dan bila dia berjalan di muka bumi ini, dia bekerja, berusaha untuk membuat kerosakan dan juga membinasakan tanaman dan juga ternakan, atau tanaman juga anak pinak. Dan Allah Ta'ala tak suka pada orang yang buat kerosakan. Dan bila dikata pada dia supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia angkat dia dalam diri dia ada keizah, rasa mulia, maka dia pun melawan, menentang. Maka Allah Ta'ala kata memadailah untuk dia ni neraka, dan ia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan kemudian ayat berikutnya datang yang terakhir itu ada 207 berkenaan dengan golongan manusia yang sebagai orang-orang yang bertakwa. Mana yang itu kamu jangan tiru, yang ini kamu kena ikut. Itu orang-orang yang menjual diri mereka, membeli diri mereka kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kata ayat ini seperti disebut dalam hadis-hadis yang datang, ia turun berkenaan dengan Suhaib Ar-Rumi, yang mana dia telah bila dia cuba nak berpindah, dia masuk Islam dan cuba berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Lalu orang-orang di Mekah telah menyekat dia daripada datang ke Mekah, dengan kata-kata bahawa dulu dia datang ke Mekah dulu dan keadaan miskin, tapi bila nak tinggalkan Mekah, tinggalkan diri dengan harta sekali. So orang Mekah tak benarkan. So last sekali dia kata, adakah kalau sekiranya aku bagi kamu harta aku, kamu akan lepaskan jalan aku, kamu tak kacau aku? Maka orang Mekah kata ya, orang Quraisy kata ya. Maka dia beri semua harta dia. Jadi kat situ bila sampai ke Madinah, para sahabat jumpa dia, Omar jumpa dia dan lain jumpa dia, kata untung perniagaan Suhaib. Untunglah perniagaan jual beli Suhaib. Suhaib kata, dia kata Allah Ta'ala pun untung perniagaan kamu. Apa yang kamu maksudkan dengan kata-kata kamu? Dia kata ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 207 itu turun kepada dia. Tapi macam kita kata itu pengertian tetap. Maksud dia orang tu berkorbankan untuk agama Allah Ta'ala, memang itu dia. Tapi aplikasi pelaksanaan tadi sampai zaman kita. Walaupun ayat itu turun pada Suhaib Ar-Rumi, tapi dia berjalan sehingga zaman kita sekarang. So siapa-siapa saja yang korbankan apa-apa dia, kepentingan duniawi dia untuk akhirat dia kerana Allah dan Rasulnya. Tapi kena ingat juga limit dia. Pasal limit tadi kalau sampai Nabi tak buat, kita buat, tak kena. Kerana macam orang yang datang macam Sahih Muslim itu kita baca, yang mana Sa'ad bin Hisham bin Amir yang dia jual harta, beli senjata, beli kenderaan, cerai bini untuk jihad sampai mati. Orang-orang di Madinah sekat dia dan kata pada zaman dia, sebelum dia dulu, zaman Nabi hidup, 6 orang ada cuba buat benda yang sama, cerai bini, jual harta, beli senjata, beli kenderaan, nak perang sampai mati. Tapi Nabi tegur mereka dan Nabi larang, dan Nabi kata alaisalakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Maksudnya kalau dia kata orang tu nak tauladan terbaik, capai syurga Allah Ta'ala, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Dan lain dari itu adalah kita lihat pada para sahabat Nabi yang diberitakan oleh Nabi dengan syurga. Itu juga adalah contoh-contoh terbaik kita. Jangan ambil contoh yang lain. Jadi maksud dia dalam aplikasi macam berkorban harta nyawa tadi, tetap limitation dia kena faham kat mana. Tapi macam surah Ar-Rumi, dia tak membahayakan nyawa dia.
Dia cuma tolak harta dia dan juga dia tinggalkan Mekah. Tapi sampai di Mekah dia start hidup dia balik semula. Dan Nabi puji perbuatan dia. Bahkan Allah Ta'ala turun kat Al-Quran, puji perbuatan dia. Kerana apa? Kerana sanggup dilepaskan harta dia untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham Okey. Baik, ni kita sambung lagi. Ayat 208, 209. Masih ada berkaitan dengan tajuk ayat yang asal. Yang atas tadi kita bacakan berkenaan orang yang menjual harta dia, menjual diri dia, membeli diri dia untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Okey, baik. Allah Ta'ala nyatakan ayat 208, 209. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Berfirman Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman terhadapnya dan mempercayai, membenarkan rasul-rasulnya, agar mengambil seluruh tali-tali Islam ni. Mana jangan ambil sebahagian, ambil suku sepertiga, 1/4, 2/5, tak ada. Wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Maksud dia, hendaklah mereka mengambil dengan semua tali-tali Islam ni, tak kira kecil atau besar, berkaitan dengan masalah muamalat atau munakahat atau masalah kekeluargaan atau masalah perundangan, apa sahaja berkaitan Islam tadi, kena ambil semua, tidak ambil sebahagian-sebahagian. Dan beramal dengan kesemua perintah-perintahnya. Apa yang perintah Allah Ta'ala buat. Jangan kita mempersoalkan, mempermainkan, menangguh-nangguhkan, dan meninggalkan segala larangannya sedaya upaya mereka daripada perkara berkenaan. Mana sedaya upaya mereka mampu. Ambil semua sekali. Memang kita kata nak buat semua benda mungkin kita tak boleh buat. Contoh macam dan Islam ni ada dakwah. So kita jahil, nak berdakwah tak boleh. Faham? Mungkin orang tak dapat buat benda berdakwah, tak dapat. Tapi dia dapat apa? Amal lain seperti puasa, kan? Solat sunat. Kalau katakanlah badan kesibukan harian dia ada, solat sunat tak dapat, maka dia ada benda lain pula. So sentiasa benda tu ada gantian. Tapi dalam masa sama jangan tinggalkan. Mana semua Islam tadi kena terima keseluruhan. Tapi walaupun tak boleh buat semua, dia buat sedaya upaya yang dia boleh, mampu. Bukan dia tinggalkan Islam. Dan bahkan bila dikatakan oral ikatan Islam tadi tu lebih merujuk kepada segala perkara-perkara yang Allah wajibkan dan Allah larang. Bukan perkara-perkara yang sunat saja. Pasal bahkan perkara-perkara yang mubah macam makan minum tak terlibat dalam perkara ini. Dia lebih kepada Islam punya keseluruhan perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Tidak ada benda yang patut kita tinggalkan kerana kita rasakan zaman dah berubah, kita tinggalkan arahan Rasulullah SAW. Tak ada. Macam tadi macam makan, macam Nabi galakkan makan. Nabi kata bila makan Nabi suruh kita jilat jari kita, bersihkan pinggan tadi, mangkuk kita makan. Nabi sebut alasan. Nabi kata kerana kamu tak tahu pada suapan mana ada keberkatan. So kita kena apply lah. Tapi kita kata macam jilat sudu lepas makan, protokol hotel tak kena tak? Lapor sangat ke ustaz tu? Kan? Dia kata ustaz buat kerja sini. Kan? Cuma tak pinggan gitu. Tak jilat pinggan lah. Tapi benda lain tu buat. Tapi konsep ni kita faham betul-betul Pasal banyak orang salah faham. Bila kita kata benda-benda arahan larangan Rasulullah SAW tadi dikedepankan. Jangan kita cuba. Kalau boleh dengan satu benda pun kita langgar. Kalau kita, kerana kita ni kadang-kadang masalah masyarakat kita ni dia ambil Islam tu tengok apa yang seronok dengan dia. Ada benda, ada kadang-kadang saya jumpa orang dia actually akidah bagus. Seriously, akidah bagus. Kan dia tak ada masalah berkenaan akidah. Akidah dia betul. Yelah ikut, tapi masalah dia ikut-ikutan juga. Pasal kalau tanya soalan kan dia lupa nak jawab. Pasal ada orang tu dia kata, kita ni masalah masyarakat kita ni akidah. Lepas tu kan saya tanya dengan dia, macam mana awak nak kenal kepada kawan kita ni, orang bukan Islam ni Allah Ta'ala. 5 saat dari sekarang. Jalan. Dia keras. Dia keras. Maksudnya selama ni dia belajar apa dia tak tahu. Pasal bila kita kata, contoh masa kita ada barang, katakan pen ni baik milik kita, dakwat dia macam mana, apa semua sekali kan, kita kena tahu aspek keseluruhan. Mari kita boleh cerita pada orang balik apa benda ni, betul. Sekarang ni bila kita sembah Allah Ta'ala, dah berapa tahun dah? Dah 50 tahun umur. Okey, berapa tahun dah sembah Allah Ta'ala? Tolak 5 tahun, tak payah belajar lagi, mak ajar semayang daripada umur 5 tahun. 4 tahun Kemudian tolak campur bagi 45 tahun dah solat. Ataupun dah 50 tahun solat. Kan, dah 50 tahun menyembah Allah Ta'ala.
tapi tak pernah tahu Allah Ta'ala siapa. Masalah lah kan. Tapi ustaz kata lagi. Ini masalah. Jadi secara tak langsung kita kata konsep keimanan tadi tu, bina di atas ilmu tu penting. Pasal supaya jangan sampai kita ikut-ikut semata-mata. Bahkan kita ambil Islam itu ikut apa guru kita duk tekankan. Tu banyak masyarakat kita ni guru tekankan. Kalau guru tekankan dakwah non-muslim, guru tu jadi ikut. Kita lihat ulama salafus salih kan, ulama-ulama yang terdahulu, mereka terlibat dengan semua bidang. Mereka terlibat dengan semua bidang. Kalau boleh semua-semua. Tapi mereka pakar dalam bidang tertentu, tapi mereka belajar semua bidang. Atau perbandingan agama, semua sekali. Kadang-kadang ada orang tu, macam saya tengok ada nama Allah Ta'ala seorang tu, saya jumpa, saya ajak datang sini, tak tahu datang tidak. Tak ingat muka dia. Sekejap. Okay. Saya jumpa dia ketika dia cakap tu, memang Islam galakkan. Mana kita kata belas kasihan, itu Islam ajar. Belas kasihan pada anak, pada bapa, pada anak, pada suami, isteri sebagainya. Kemudian kepada manusia, kan, sama manusia, kepada orang miskin, kepada anak yatim. Kemudian binatang. Tapi dia tumpu binatang je. Dia kata, saya dapati orang baik tinggalkan benda ni. Kita kena buat hak asasi binatang. Sepandang muka dia. Kita masalah kak ni kan, banyak manusia kau kena jaga. Bukan saya kata abaikan binatang, tapi kalau tumpu pada binatang ni masalah juga. Masa dia one side of Islam, tahu tak? Satu part je. Macam juga orang yang sibuk kadang ekonomi Islam je dia sibuk, bab nak kayakan dia. Bila ekonomi Islam dia yang teguh dan tepat, bla 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 bla. Bab benda lain, akhlak Islam tak ambil. Kan? Akhlak Islam, morality Islam tak ambil. Adab-adab Islam tak ambil. Kan? Jadi masalah. Kadang-kadang kita kata kita bawa kita fashion show Islam. Pernah dengar? Itu pun garuk juga. Tak ada kerja lain ke? Kerana Islam tu wanita tadi untuk bukan disimpan. Maksud dia diletakkan dalam tempat yang layak bagi dia. Diberikan kemudahan, penghormatan bagi dia. Jangan jadikan barang dagangan. Tapi still ada juga yang peliknya. Fashion show Islam. Tapi part Islam tu satu sudut. Faham tak? Macam kita tengok, saya tengok macam kita seni bina Islam. Tu saya kata sebenarnya jumpa dengan seorang arkitek tu. Saya tak ingat nama dia apa. Dia datang ke Yaman nak belajar bahasa Arab. Dia arkitek, ada syarikat sendiri. Dia ambil pengajian diploma Islam dan sebagainya. Lepas tu pergi ke Yaman belajar bahasa Arab. Lepas tu saya sembang dengan dia. Dia kata sebenarnya banyak masyarakat kita ni salah konsep berkenaan dengan apakah itu seni bina Islam. Seni bina Islam. Seni bina orang masuk Islam satu benda lain. Seni bina Islam tu sendiri. Jadi kan orang bayangkan kubah, seni bina Islam, kemudian ada arch macam tu kan. Bukan macam tu. Macam tu. Mana ni kan? Ini kadang orang semua macam tu lah kan. Tak, seni bina macam tu. Yang apa? Kubah tu kan. Okey. Yang arch masjid dan sebagainya. Dia kata, orang kata semua itu seni bina Islam. Itu seni bina Islam. Itu seni bina orang masuk Islam. Kan? Tapi dia kata seni bina Islam ni sebenarnya, dia kata sebagai arkitek saya dipersoalkan. Ni dia cakap dengan saya. Dia kata saya dipersoalkan berkenaan contoh macam saya letak tingkap tu kat mana. Pasal kadang perasan tak orang berbuat rumah, tak tengok tingkap tu ngala ke mana. Turun daripada tangga, jeng. Kan nampak kan? Orang nampak tak pakai tudung. Masa dia tak pandai, mana arkitek tak Islamik lah. So last kena pula tampal kertas lain. Jiran saya ambil kertas hitam tu, tepek terus kat tingkap tu. Tak nak bagi kan. Kalau turun nanti orang nampak. So actually angle mana kedudukan. Kemudian macam kalau bina apartment, lift kecil gila, tak muat mayat keluar. Macam mana? Nak turun pakai tali. Ini idea tau, idea. Macam kan dulu kan 2 biji bilik ke 3 biji bilik. Dulu kan tak ada 2 je kan, 1 bilik je. Zaman tu anak lelaki perempuan bersepah tidur, campur-campur aduk. Memanglah kita kata tanda kasih sayang, tapi benda tak boleh. Islam suruh asing-asing. Jadi tapi benda ni bla bla bla. Di sini dia kata konsep Islam tadi, seni bina Islam tadi bukannya corak tu, dia kata. Di mana halal haram tadi? Apa halal haram yang timbul? Kan keluar-keluar tuan rumah tu keluar je, dia bertandas, jeng-jeng nampak kat orang. Tak boleh lah. Masa benda tadi kita kata angle rumah tadi, sudut dia, tingkap mana, dia kata itu Islam. Lift besar mana, Islam, itu Islam dia kata. Kadang-kadang kata kita lift kecil tak boleh bawa keluar mayat. Macam mana? Bertandas dalam rumah tu kan, tak muat nak mandikan mayat. Macam mana? So konsep ni dia kata kena jaga. Pasal dia kata saya. Jadi Islam itu menyeluruh. Faham tak? Walaupun mungkin saya kata dia bincang berkenaan konsep apa, tapi itu bidang dia. Bidang dia architecture. So dia bidang Islam di mana? Kalau enjin kereta pun macam mana enjin kereta Islamik? Macam mana enjin kereta Islam?
Ini bising lah kan, ini bising. Tapi kalau motor kena bising, orang tak tahu datang tidak. Tak, tak, walaupun tak dengar sini. Pasal apa? Orang Islam kan motor pasal tak nampak. Kalau bising, dia dengar, oh dah ada dia toleh belakang. Dia kata tak dengar bunyi, dia tarik steering. Bukan cakap lah, biasa orang perempuan, Allah Ta'ala alam. Tapi saya tengok benda ni, ni bukan sini, tempat lain. Sini, perempuan sini bagus. Perempuan sini bagus, perempuan tempat lain. Cerita dia tau. Ni saya naik taksi dia, saya naik taksi dengan seorang driver tu kan, driver taksi tu. Dia kata, kalau perempuan bawa ni, biarkan, bagi jalan dia. Jangan masuk. Dia nampak depan tu jalan dia je. Kita tu kan. Jalan tu dia punya. Kalau dia masuk tu dia tarik steering, orang kena berhenti. Orang kena berhenti. Dia kata macam tu. Jadi dia kata, saya naik dengan dia. Dia kata, kau tengok. Aku kata, betul. Betul, tak tahu je. Gitu keras je. Dia kata, itu hari tu orang sini, orang tempat lain. Okey, faham tak? So konsep dia kadang dia tak faham, dia tak nampak orang belakang pun. Nonong dia pergi. Kan? Itu masalah juga. So jadi Islam ni sebenarnya seluruh. Kadang-kadang ada orang tu Islam ni pada pakaian dia. Tapi tidak pada akhlak. Kan? Pada pakaian, tapi dia pada akhlak. Contoh macam yang lelaki, yang perempuan satu benda. Perempuan pakaian tadi mesti Allah Ta'ala perintahkan. Tapi yang lelaki tadi tak ada guideline berkenaan kopiah panjang mana, serban berapa level, Islam tak pernah ajar. Tapi ada orang dia ada ijazah tau, ijazah serban 3 lapis, 4 lapis, 7 lapis. Itu masalah kita kata. Tapi dari konsep kadang-kadang zuhud tak ada. Kan dia makan paling banyak. Betul tak? Syekh ni kan, orang kata makan kambing, makan paling banyak. Lepas buat apa maulid, sampai pukul 3 pagi makan kat situ. Lepas tu tidur, lepas tu mati awal. Lepas tu orang datang kubur kita. Faham? Jadi konsep sekarang benda tadi kita kata secara asasnya dia pakaian je. Zuhud tidak. Kan? Jadi kadang-kadang yang separuh lagi ada juga sunnah sungguh, tapi mulut kau ajar pun ada juga. Kan sunnah tapi dia habis dia bantai sekali. Mana dia orang tahu? Mana ada sekian? Dia kata, dalam salah juga. Datang soalan, Ustaz, kalau sekiranya ini sunnah ni, kita masak makanan, kita letak wine tadi tu dah evaporate dia punya alkohol. So boleh tak pakai kita masak gitu. Saya pandang muka orang tua ni kena juga dengan aku. Tak, seriously, kan? Kadang-kadang soalan yang tak logik. Saya kata dengan dia, kalau anda kata benda tu intifak dengan, saya ajar intifak dengan benda yang haram. Kalau anda kata arak tu tukar jadi cuka dengan perbuatan kita, Nabi tak benarkan untuk jual, apatah lagi yang pergi bakar dekat atas api tadi, lagilah tak boleh, saya kata. Pasal dalam first thing first, saya kata arak itu haram sebab dia arak, bukan arak itu haram sebab ada alkohol. Ikutkan alkohol tu ada, semua buah-buahan tuan-tuan makan ada alkohol. Cuma kadar banyak mana. Makan durian kan, dia gassy kan, ada alkohol lah tu. Janganlah pergi masuk hantar lab pula, nanti keluar fatwa durian haram. Masalah pula. Kita tak belajar. Ini pasal tajuk dia, semua benda ada gula, ada alkohol. Cuma kadar banyak mana kadar dia tadi. Tapi macam air arak tadi, dia mabuk ke tak mabuk, dia memang dibuat untuk memabukkan. Saja dibuat air tadi untuk orang happy-happy, maka tak boleh lah macam tu. Faham tak? Jadi secara asas saya pandang muka. Jadi akidah ikut salaf, amal ibadah batal. Tak ikut salaf, tak ikut salafus soleh, tak ikut para sahabat. Sahabat Nabi tak pernah buat kerja tu. Pasal zaman Nabi dahulu seorang budak lelaki, dia kematian mak bapak dia, anak yatim. Lepas tu mak bapak dia tak tinggal kecuali satu geluk arak. So para sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak kami tukarkan arak ni jadi cuka, kemudian kami jual, kemudian kami bagi budak duit ni. Pasal dia anak yatim, tak ada duit dan sebagainya. Nabi kata tumpahkan arak berkenaan. Ariku, Nabi kata buang. Nabi tak benarkan mereka apa? Ambil faedah. Kalau arak tukar dengan sendiri je cuka, tak ada masalah. Dia kata sengaja dibuat, letak dengan panas ke, masuk barang ke, dan bertukar je cuka, memang tak boleh pakai. Apa lagi tuang wine dekat dalam daging, kalau nak masak daging tadi, perap. Pasal wine ni dia ada gas, bla 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 bla, nanti dia akan masakkan daging separuh. Saya pandang muka orang tu, nak kena ke tidak? Kan kadang-kadang bukan apa, kita bimbang. Kalau orang tu baru kan, kenal Islam, kita cakap dengan dia satu benda, dia tak akan lari. Macam baru ni ada hari apa? Hari Sabtu. Hari Ahad. Ada hamba Ta'ala tu, tak tahu dah dia tengok mana ceramah tadi. Saya tak ceramah kat televisyen. Tapi mungkin ada kumpulan yang tangkap gambar ceramah tu kan. Dia masukkan, dia hantar dia kat TV apa entah. TV Hikmah ke benda. Hip TV sebagainya kan. Jadi Ustaz Yunus ada, saya ada, macam-macam ustaz ada. Kan, macam tu. Tengok kat situ nampaknya muat skrin ke tidak.
Jadi cerita dia tambah lah. Jadi dia telefon, dia kata yang telefon ni mak kepada orang-orang anak-anak ni. Dia nak pergi umrah 12 orang. Dia kata anyway dia cakap, dia kata dengan saya, ustaz, saya tengok ustaz berceramah bla 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 dalam television. Saya macam ustaz cerita pasal umrah, ustaz kata benda tu macam apa, orang tu kadang saya baca buku tapi tak ada hati dengan Allah Taala ketika tawaf, apa yang patut dia ingat ketika tawaf dan sebagainya. Jadi saya ingat dia ajak ustaz datang rumah. Saya macam tak janji saya tu. Kalau saya boleh datang, saya datang. Tapi actually datanglah, saya datang. Pasal benda tu lepas pukul 2 kan. Tak ada benda buat di rumah, nak motor pergi sana. Sampai mana masuk rumah kan. Lepas tu duduk sembang. Lepas tu datang ustaz yang nak ajar umrah macam mana tu, daripada travel agency datang bawa kotak Kaabah kecil untuk ajar dia orang tawaf nanti. Okey, tapi ustaz tu ajar lepas saya. Jadi yang mak pada tuan rumah tu, mak dia rumah besar. Mak dia katalah tu, minta saya cakap sikit. Ya, saya pun ceritalah. Ketika saya cerita, saya kata antara benda saya sentuh untuk umrah tadi, saya kata minta kalau boleh benda paling penting. Apakah doa paling penting sebenarnya? Keampunan. Ini kita faham macam Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, kalau aku jumpa malam qadar. Kan nampak? Kalau aku jumpa malam qadar, apa patut aku buat? Apa patut aku cakap? Nabi ajar dia doa untuk minta keampunan. Dan bila tahu Uwais Al-Qarni, doa dia makbul. Nabi kata apa dengan dia? Dengan para sahabat kalau jumpa dia. Minta kepada Uwais supaya minta ampun pada orang yang jumpa tadi. So every time tajuk ni, bahkan Nabi kata hampir-hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka banyakkan doa. Apa doa Nabi? Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. So konsep berkenaan keampunan penting. Jadi yang sebelah saya ni kan tuan rumah lah, Datuk apa entah nama dia. Dia cakap, dia kata, ustaz, kalau sekiranya kita pergi minta ampun kepada Allah Ta'ala, tapi tak nak taubat, saya pandang muka, tak nak taubat, sebab apa? Sebab saya tahu saya akan buat lagi. Kata saya kata, patut aku bantai makcik ni, aku diam. Dia kata, nak kena ni. Tapi pasal first perjumpaan, saya macam pandang, saya kata, kenapa nak ulang balik? Dia kata pasal suasana kehidupan kita macam tu. Saya kata kalau kita dah niat untuk kebaikan, Allah Ta'ala kan hilangkan benda berkenaan. Saya cakap dengan dia, kalau dia kata macam hati manusia ni kan, dia macam bila dalam hadis yang disebut oleh Huzaifah bin Yaman, bila Umar tanya berkenaan dengan fitnah. Kan fitnah ke atas hati manusia ini. Tu'adul fitanu 'alal qulub kal hasirin udan uda. Mana setiap akan dihadapkan ujian pada hati manusia ini. Dia datang ujian tadi seperti lembaran tika, selai demi selai. Kan kalau satu macam tu datang, kata tadi besok datang, lusa datang, tak pernah berhenti. Dan setiap kali siapa mana hati yang menerima fitnah berkenaan dan ujian tadi, dia tak lari, dia tak reject, maka dia titik hati dia titik hitam. Dan mana-mana hati yang menentang, tolak, dia tahu benda tu salah dan dia tolak, maka dia titik pada hati dia titik putih. Sehingga last sekali dia berkata, satu hati akan jelas dua hati daripada dua hati. Satu hati yang putih bersih, macam batu yang licin, batu licin putih. Dan satu lagi apa? Hitam legam, macam bungkung kuali, punggung belanga dia berkata. Kalkuzi mukhajjaya. Mana seperti punggung belanga terbalik. Yang hati satu ni takkan dapat, yang putih tadi takkan dapat dimudaratkan oleh fitnah selama langit dan bumi sampai kiamat, takkan terganggu. Maka satu lagi hati yang asyik terima, dia tak kenal makruf itu makruf, tak kenal mungkar itu mungkar, kecuali apa yang disebab oleh hati dia. Itu bahaya saya kata. Dia kalau kata attitude kita nak hidayah tapi attitude kita macam tu, mana boleh. Saya kata dia diam. Mak dia mengalir air mata pula. Saya kata macam apa salah makcik ni, menangis pula saya kata. Kan? Saya kata macam pasal dia actually benda tu memang dia kata itu. Dia kata kalau saya nak buat lagi, dia kata. Lepas tu dia diam. Kena tukar partner lepas balik ke umrah ni, dia kata. Ini kes Allah Allah tak tahu niaga apa. Tapi dadah ke Allah tak tahu. Tapi cerita dia sini. Dengar. Sepatutnya attitude kita dengan Allah Taala bukan macam tu. Kalau dia kata taubat, kalau dia kata kita dah minta lepas sungguh-sungguh, kemudian Allah Ta'ala datang kepada kita ujian, kita terjatuh, minta ampun balik. Bukan macam tak gunalah aku minta ampun. There's no such thing as that. Macam tak payah minta ampun selepas banyak kali buat dosa. Siapa kata? Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadis sebut mana kadang-kadang para ulama takut nak baca pada orang ramai. Saya
ghafartu. Okey. Kejap Cek. Okey, kena buka buku lain. Mana buku lain? Dalam buku yang kita terjemah tu ada, tapi saya tak ingat lafaz hadis tu. Sekejap. Asas-asas penyucian jiwa. Asas penyucian jiwa. Sekejap. Okey. Mungkin hari ni ikut belajar. Siapa yang belajar buku tu? Sekejap. Asas penyucian jiwa. Asas penyucian jiwa. Okey. Ini akidah. Ni bukan. Penyucian jiwa. Apa dalam buku tu? Tazkiyah kot. Mana entah buku tu, la ilaha illallah syarikalah. Ni Ish. Sekejap isi kandungan. Ni kot. Sekejap. Sekejap hamba ku. Okey, lafaz hadis dalam Bukhari. Sekejap. Okey, dalam hadis Bukhari Muslim. Lafaz hadis tu okey, dalam hadis daripada Abu Hurairah anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna abdan aznaba dzanban. Ada seorang hamba tu dia berdosa dengan satu dosa. Faqala, lalu dia kata, rabbi aznabtu, aku telah berdosa, faghfirli, ampunkanlah aku. Faqala rabbuhu, berkata Tuhan dia, a'alima abdi, adakah mengetahui hamba-ku, annalahu rabba yaghfiruhu dzunuba wa ya'khudhu bihi, adakah mengetahui hamba-ku bahawa dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan menghukum dengan dosa. Ghafartu li abdi, aku ampunkan hamba-ku. Allah Ta'ala kata macam tu. Summa makasa masya'allahu, kemudian seorang hamba tu diamlah, dia lama diam, tak buat apa pun dia. Summa adnaba dzanban, dosa, buat dosa pula, satu dosa lagi. Faqala, dia kata, rabbi adnabtu akhara, dia kata, Tuhanku, aku buat dosa sekali lagi. Faghfirhu, mengampunkanlah akan dosa berkenaan. Faqala, lalu Allah Ta'ala kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bihi, adakah mengetahui hamba-ku bahawa dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan menghukum dengan dosa. Ghafartu li abdi, aku ampunkan dosaku. Dosa aku ampunkan untuk hamba-ku. Aku ampunkan untuk hamba-ku. Summa makasa masyaallahu, kemudian diamlah hamba tadi, macam tu juga, diam lama, tak ada buat apa. Summa aznaba dzanban, buat dosa lagi. Qala, dia kata, rabbi aznabtu akhara, aku buat dosa dah lagi lain. Faghfirhu li, ampunkanlah ia untukku. Faqala, adakah mengetahui, Allah Ta'ala berkata, a'alima abdi, adakah mengetahui hamba-ku, annalahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bihi, adakah dia mengetahui dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan menghukum dengan dosa. Ghafartu li abdi salasan, aku dah ampunkan untuk hamba-ku kali ketiga. Falyamal ma syaa, maka buatlah apa dia nak. Tapi orang kata salah faham, kata lepas tu buat dosa tak apa, salah. Maksud dia tadi, keampunan dosa sentiasa berterusan. Allah tak pernah berhenti. Macam kata kali ketiga, bangang dia ni, kan dah tahu dah ada Tuhan, lepas tu buat lagi, kenapa? Itu idea kita. Tapi ikut dari Allah Ta'ala tidak macam tu. Kadang-kadang ada seorang manusia tu, dia rasakan dosa dia tak diampunkan. Itu bisikan syaitan. Syaitan bisikkan tak boleh diampunkan dosa kau. So jangan taubat. So kadang-kadang tu masalah kita yang jadi idea macam, saya tahu saya akan buat lagi. Kenapa tahu macam tu? Aku tahu masa depan ke? Tu makcik tu kata, lepas saya nak keluar tu, dia kata, anak saya ni pandai-pandai sangat, melampau. Pandai telajak, dia kata. Pandai telajak. Saya kata, tak apa, tapi mak doakanlah, saya kata. Dia kata apa, jadi konsep perbualan dia, saya kata macam, boleh dikata macam, saya nak minta ampun, tapi saya tak nak janji tak buat lagi. There's no such thing as that. Faham tak? Macam mana kita dengan Allah Ta'ala, kita ego lagi? Seriously, kau sanggup tanggung ke hukuman Allah Ta'ala? Ni kata-kata benda-benda kadang berlaku di masyarakat manusia ni, yang kita kata dia ambil Islam tu separuh-separuh. Faham tak? Dia ambil Islam, meaning of taubat, dia ambil separuh, meaning of sekian. Jadi last sekali benda ni akan menyesatkan dia sebenarnya. Sesat. Dia jiwa dia tak dapat hidayah.
Jadi sebab kenapa Islam suruh supaya kita terima Islam tadi keseluruhan. Baca ayat tentang azab, baca ayat tentang keampunan. Keampunan baca, azab baca juga. Jangan baca satu-satu. Kan? Ambil Islam tadi keseluruhan. Tahu Allah Ta'ala ni Ghafur Rahim, tahu juga azab dia pedih. Kena tahu semua sekali. Mana kehidupan kita, muamalah kita, keluarga kita, apa pakaian kita, semua sekali kena. Bukannya sebahagian Islam tu kita ambil, sebahagian lagi kita ikut lagi budaya yang kita ada. Contoh macam kadang-kadang saya ambil apa pinggan perak, apa? Pinggan perak kan silverware. Oh, baca hadis kata tak bagi, tapi macam silverware kan nak pakai juga. Stainless steel bagus lagi. Stainless steel is better sebenarnya. Silverware tu payah nak pakai. Kena gonyong lah, apalah nak hilangkan ni. Silap makan dengan beraso sekali tau. Nak bersih kilat kan, nak orang tengok je. Buat apa? Kan? Apa? Walau elakkanlah benda tu. Dia perak tadi, ambil benda lain. Tu sebab saya kata, benda tadi kan, kalau dia kata barang terpetri, benda tu tanah bekas fossil, dipetri dengan perak, disalut dengan perak kan, dan sebagainya. Elakkan. Kita tu dia kata, last kali kita letakkan diri kita dalam bahaya. Either halal atau haram, kita buat grey area. Syubhah. Kenapa? Nak kata kurangnya bekas makanan. Tak ada bekas makanan yang cantik. Ada lagi cantik. Korel apa? Kan? Ada je yang cantik. Tapi kita nak juga idea apa? Masalah kan? Orang kata jangan gantung gambar. Saya buat semua akidah kan? Ikut Islam. Tapi gambar terpampang besar. Kenapa? Tak ada apa-apa, saja je untuk memperingati. Kau tanam gambar tiap-tiap hari ke? Tak. Gambar suami isteri tadi penting ustaz supaya tunjukkan rumah ni homely ke homey? Homely kan? Hantarlah. Tapi ini idea tadi dah dia kata jangan buat, tapi bergantung juga. Lepas tu ada orang tanya saya, dia kata, "Tak ada ke ustaz?" Saya kata sini, satu soalannya. Gambar tu yang digantung tadi, gambar kahwin ke gambar apa? Adakah gambar berkenaan menghentikan pergaduhan suami isteri? 5 saat dari sekarang. Lepas tu ada seorang kawan saya yang anak muda saya seorang kata apa? Bukan lagi tak gaduh, lagi gaduh ada. Tengok gambar tu, yang perempuan tengok lelaki, dulu ada rambut elok, sekarang botak. Yang ini buncit ni, dulu tak ada buncit. Yang perempuan lelaki tengok bini dia, dulu kurus, sekarang dah bulat. Jadi, tahu tak? Lagi gaduh ada. So, saya kata apa guna kalau dia kata gantung, tapi tak berkeberkatan. So, what's the point? Sekarang hiasan bukan hiasan Islam. Nak gantung gambar pemandangan, ambil lah. Pergi panjat bukit, tangkap gambar tu, print besar-besar. Itu letaklah gambar apa saja, gambar abstrak ke, gambar conteng ke, terpulanglah. Tapi nak ada gambar orang, kenapa? Bahaya dia tak nampak sekarang. Ada orang tanya saya, dia kata apa bahaya dia? Saya kata, pernah tengok Sultan Abdul Hamid, Bapak Tunku Abdul Rahman, yang dia gambar dia digantung dalam masjid, dalam kedai-kedai. Orang bukan Islam pun gantung. Dia kata berdolat. Ini masalah, dia tak minta disembah. Dia tak minta diduakan dengan Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana orang kata kalau gantung gambar tadi, rezeki banyak masuk. Gantung gambar tadi tak ada akan dimudaratkan kedai tadi dengan sihir dan sebagainya. Seriously, are you playing around? Allah Ta'ala pelindung sebenar, pemberi rezeki sebenar adalah Allah Ta'ala, bukannya gambar raja tadi. Tapi oleh kerana tradisi, adat dan sebagainya, last kali gambar tadi akan diagungkan, bahkan digantung, takkan diletak di bawah. Bahkan kalau contoh kita, katakanlah contoh macam abang kita ni, gambar dia tadi, ada anak saudara tangkap, letak frame kat rumah. Tiba-tiba, kan dia sekarang ni biasa, tapi belajar agama, dah jadi ustaz lepas ni. Lepas tu kemudian mati dalam keadaan ustaz. Kemudian, gambar dia gantung rumah, lepas tu kemudian kebakaran berlaku pada rumah anak saudara tadi. Lepas tu tak terbakar. Gambar tak terbakar. Lepas tu semua orang macam, habis start lah. That's the starting point. Tak payah banyak, sikit je. Sekarang kita tengok ada orang gambar tok wali, gambar wali, gambar tuan guru dan sebagainya, orang boleh gantung dalam rumah. Kenapa? Dia kata daripada gambar artis baik gambar wali. La ilaha syarikalah. Macam apa? Daripada mencuri baik merompak. Kata balik. Merompak baik mencuri, kan? Daripada mencuri baik curi sikit banyak, baik curi sikit. Macam tu keadaan dia. So Islam bukan macam tu. Terima Islam keseluruhan. Larangan suruhan. Jangan ambil separuh tinggal separuh. Okey? Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga Mujahid dan juga Tawus bin Kaisan al-Yamani, dua anak murid dia. Dia kata apa? Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu semua fis silmi. As-silmi yakni Islam. As-silm Islam. Okey? Wa qala Qatadah, berkata Qatadah al-muwada'ah.
Al-muwada'ah. Maksud dia, benda ni kita kata, memang kita kata masuk dalam Islam ni secara keseluruhan. Tinggalkan apa benda yang selain daripada Islam. Kafatan, saya menyuruh, berkata Ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah, jami'an. Kafah ay jami'an. Semua sekali. Bukan sebelah kaki, bukan sebelah tangan, bukan dua tangan, satu kaki, bukan kaki je, badan punggung belakang tinggal. Semua sekali. Kalau katakan baik, kalau dibayangkan Islam ni macam satu pintu, macam satu pintu, mana masuk, maka masuk keseluruhan, bukan masuk setengah, jenguk kepala, badan kat luar, tak ada. Semua sekali, mana keseluruhan. Islam tu ambil keseluruhan, bukannya sebahagian-sebahagian. Bukan bila tak menguntungkan kita, punya contoh macam apa, katakan kita menyaga benda yang syubhah, tapi tak menguntungkan kita, so kita tinggalkan bab ni. Maksudnya kita tahu kan, macam kita duit kita beli saham dan sebagainya, ada saham yang tidak patuh syar'i, kita tahu benda berkenaan ada masalah, grey area, so tinggalkanlah. Tapi jadi masalah lah kita kata Islam kayakan saya sokong Islam. Islam jadikan saya sihat, saya sokong Islam. Mana beli habut sauda, makan sauda, kan? Mata tak jaga, kan? Timing tak jaga. So jadi maksudnya Islam tadi pada sebahagian aspek kehidupan saja. Sedangkan Islam tadi keseluruhan. Amal Islam tadi. Dan bahkan kepercayaan, lebih penting lagi kepercayaan. Kalau kita ada kepercayaan lain, contoh macam kita ada percaya berkenaan jin ke apa dan sebagainya, ni baru siapa entah gatal di hantar tentang nama syaitan. Syaitan ini nama sekian, syaitan itu nama sekian, syaitan kacau. Dia actually benda-benda tu tak sahih pun, tapi dinukilkan daripada kononnya Omar cakap. Ini masalah ada masyarakat kita. Dia suka sangat hantar. Ada separuh tu letakkan dalam masalah akidah, tentang kepercayaan, tentang dalam surah Fatihah tu ada apa? Nama syaitan. Dalam surah Fatihah ada nama syaitan, dia kata kalau salah sebut jadi manusia syaitan. Pernah dengar? Ada anggut dia giling. Benda ni dah disebarkan di Malaysia ni. Antara yang awal sebut benda ni yang saya dengar di Malaysia adalah mufti Kedah yang lama dulu. Dia ketika dia ajar dia sebut macam tu. Saya cek balik, cari dalam kitab ulama Al-Sunnah Jamaah tak ada. Yang ada adalah daripada apa? Kitab tulisan pengajian tajwid oleh orang Syiah. Jadi dia letakkan pengertian tadi. Kalau baca kanas, benda tak lagi. Jadi dah sekali umat Islam jadi masalah. Nak baca Fatihah pun tak ada baca Fatihah ni. Kalau salah nanti kan panggil setan. La ilaha illa syarikallah. Setan bagi tahu ke Allah bagi tahu? Hentai soalan balik. Kalau dia kata benda tu nama setan tu kat situ, siapa yang cakap? Nabi cakap? Tak ada hadis. Sahabat cakap? Tak ada. Siapa cakap? Anda dapat wahyu sendiri? Itu kena tanya soalan. So konsep ni kena faham bahawa akidah kita macam tu. Totally semua sekali daripada Islam saja, bukan daripada yang lain. Tak ada campuran. Kan kalau kita kata makan madu ada campuran, tak nak. Kan? Orang jual barang-barang tak genuine tak suka. Minyak-minyak yang tak betul tak nak. Okey, jadi sekarang ni Islam tadi kenapa ambil yang campuran? Yang ada idea-idea tambahan tadi, yang kita kata benda tadi tidak diajarkan oleh Islam, tapi kita rasa nak seronok. Kenapa? Best. Kan dia hype. Kan happy kan. Bila dia hana-hana kan, orang macam happy. Kan? Tak ada benda pun, tak ada kaitan. Kalau kita nak cinta Rasulullah, ikut cara sepenuhnya. Bukan cinta Rasulullah cara gereja. Kan cinta Rasulullah. Solat cara Islam. Kan ibadat cara Islam. Tapi puasa cara Islam. Tapi cinta Rasulullah cara gereja. Nah, gereja je nyanyi. Islam pun ada yang nyanyi. Kalau nyanyi tu para sahabat nyanyi dulu. Kalau ibadat sayang Rasulullah tu menyanyi, sahabat nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Dan dia kata menyanyi dulu, tak ada dia nyanyi. Nabi keluar rumah aja, sallallahu ala Muhammad. Masuk rumah diam. Lepas Nabi keluar aja. Jenuh Nabi nak semayang ni. Nak selawat dulu ke nak semayang dulu? Tak berlaku. So apa benda bukan agama pada zaman mereka, bukan agama zaman kita. Faham macam tu je. Apa bukan agama, macam dia kata oleh Imam Malik rahimahullah, apa yang bukan agama pada zaman mereka takkan jadi agama pada zaman kita. Kena faham. Mana ambil keseluruhan kefahaman Islam itu. Bukannya ambil dalil Islam, kefahaman bukan Islam. Tak boleh. Kena ambil Islam keseluruhan. Jadi bukannya hanya separuh-separuh. Berkata Mujahid, maksud dia beramallah kamu dengan semua amalan-amalan daripada bentuk-bentuk dan juga bentuk-bentuk kebaikan. Maksud keseluruhan Islam tadi. Apa aspek Islam letakkan, kamu kena amalkan semua sekali. Mana jangan Islam tadi hanya pakaian, bukan hanya masalah pemakanan. Yang makan ikut sunnah, kan? Kan berhibur ikut sunnah ada. Mana ada? Kalau dia kata untuk lelaki, pedang lah. Pedang, memanah.
senjata. Itulah dia, itu yang ada. Tapi orang kata, tapi tak boleh ustaz, zaman sekarang ni kalau buat macam tu dikatakan violent, kan, keganasan dan teroris. Itu masalah kita. Tak ekstremis kan. Mana kalau dia kata tak fikir apa, kita kata apa benda Amerika Syarikat buat bunuh orang Islam tak ekstrim. Kan tampak bom meletup pecah satu bandar, tak apa. Tak ekstrim lagi. Padahal nak bunuh seorang je. Satu kawasan tu seorang je nak bunuh. Ada 50 orang kat kawasan tu, semua sekali mati. Collateral damage Itu tak ada tunjukkan tu itu untuk membunuh orang yang teroris tadi. Soalannya ya ke? Tak pernah tanya ya ke soalan tadi, ya ke orang tu buat? Ada bukti tak? Tak ada. Intelijen kata ya ke soalan. Kena ya ke? Sampai kan yang kelakar peliknya ada idea di kalangan masyarakat kita ni, dia kata apa? Twin Tower pula. World Trade Center tu. Ternyata dekat US ni dia nak dirobohkan. Perbincangan dibuat di Malaysia. La ilaha illallah la syarikalah. Ya ada. Seriously. Yang saya dengar ni bukan saya dengar tipu-tipu. Dia ada pada depan. Tak tahu brainwash. Kerana kata tu ketua inspektor. Pelik jugalah, rasanya bijak kot. Setahu saya bijak lah. Kena bijak lah kan. Takkan tak bijak. Ketua inspektor kena BA tau. Kena ada ijazah. Ke tak tahu? Kalau orang tu ada SRP, pangkat paling tinggi dia capai, sampai hujung nak mati, nak pencen, sub-inspector SRP. SPM atau diploma sebagainya, inspektor kot. Lebih kurang. Lepas tu, kalau ada ijazah, ketua inspektor ASP, yes. Takkan tak pandai kot, ada ijazah. Seriously, belajar kat universiti tu. Mana pandai tu 4 tahun. Orang yang tak belajar yang tu pandailah. Tapi peliknya boleh cakap yang tu. So konsep sekarang ni, kefahaman, akidah, kepercayaan, cara menerima khabar, semua sekali. Semua. Bukannya separuh-separuh. Ada orang tu macam lelaki kan, ada isteri kat rumah. Semua. Bukan belajar ikut sunnah. Time bini basuh pinggan tak tolong. Perempuan dengar seronok tak? Itulah, bawa lelaki datang belajar. Saya ajar. Tak, seriously. Tak benda macam ni. Kita kata asas kadang-kadang orang tak faham. Islam tu keseluruhan, bukan sebahagian, bukan portion, bukan ini, bukan itu. Bukan masalah Islam, bukan sekian. Dia semua Islam tu. Keseluruhan Islam tu adalah kena ambil. Okay? Dan ada di kalangan mufassir yang menjadikan Ibnu Katsir kata kafah, okey? Mana berkata keseluruhan, mana menyeluruh, mana apa keadaan daripada orang yang masuk. Macam mana orang tu masuk dalam pintu, masuk semua sekali badan dia, macam itulah kamu masuk dalam Islam, keseluruhan diri kamu, bukan sebahagian saja. So kita akidah, ibadah, akhlak, kan, muamalah, kan, semua sekali. Bukan kita tinggalkan separuh, kita ambil separuh. Okey? Dia kata dan dia amat banyak, dan dia adalah banyak, amat banyak sedaya upaya kamu daripadanya. Sedaya upaya kamu daripada perkara berkenaan. So ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bila dibacakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Demikian dibaca kafatan. Ini maksud dia apa dia ada pendapat mengatakan, dia kata Ibn Abbas, yang ini maksudkan adalah orang beriman ahli kitab. Kerana mereka dahulu ketika mereka beriman dengan Allah dan juga berpegang dengan sebahagian perintah Taurat dan syariat-syariat yang diturun dalamnya. Bahkan riwayat yang masyhur, bukan tajuk ni, adalah Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta Yahudi. Kalau kita kisah Abdullah bin Salam, dia masuk Islam. Dan bukan dia, ramai lagi pendeta yang masuk Islam, tapi dia di antara yang terkenal. Dia ada Zaid bin Sa'nah, beberapa orang lagi yang pendeta Yahudi, Hebr, mana orang kata pendeta yang pandai sungguh. Tapi tentang Taurat, dia test Nabi dengan beberapa soalan. In the end dia masuk Islam. Dia test, tanya soalan dengan Nabi, tanya sekian dan sekian, last sekali dia masuk Islam. Antaranya Abdullah bin Salam, Abdullah ibnu Salam. So jadi bila dia masuk Islam, dia masih lagi attachment, ada sedikit attachment. Ni riwayat yang datang berkenaan dengan orang Yahudi masuk Islam tapi ada attachment kepada kitab Taurat yang terdahulu, yang dia terima dan dia hafal dari kecil dahulu. So jadi bila dia ada attachment, dia kata pada Nabi, dia minta izin. Dia kata, ya Rasulullah, untuk minta izin supaya baca kitab Taurat pada malam Sabtu. Pada hari Sabtu kan hari amal ibadat mereka, so nak baca pada hari Sabtu. Jadi dia minta satu hari je seminggu untuk masih lagi beramal dengan Taurat. Maka Nabi diam. Bila Nabi diam, kata Allah tu turunlah arahan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis silmi kafah. Jadi ini satu riwayat yang datanglah berkenaan dengan tajuk ni, berkait dengan tajuk orang ahli kitab yang dia beriman
tapi dalam masa sama dia masih lagi half-half. Kalau nak masuk, masuk terus semua sekali, bukan tinggal separuh. Lalu Allah Ta'ala firman, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Maksudnya masuklah dalam syariat Muhammad, syariat agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu biarkan sedikit pun daripadanya. Sedikit pun daripadanya. Dan hasbukum bil iman. Madailah untuk kamu dengan beriman dengan Taurat, dengan apa? Madai untuk kamu percaya saja. Apa dalam Taurat dan sebelumnya tak payah amal dah. Beramallah dengan arahan Muhammad SAW. Tapi macam kita tadi, ayat ini sebenarnya umum, bukan hanya khusus kepada orang-orang ahli kitab. Bahkan kalau kita meaningkan benda ni kepada hanya tajuk kisah Abdullah bin Salam tadi, yang masyhur terkenal, kisah Abdullah bin Salam tadi, mungkin menyebabkan sebahagian orang Islam zaman kita sekarang ni yang tengok dia ambil half-half Islam. Faham tak? Dia ambil Islam ni separuh, bab hibur ambil Korea, bab sekian ambil sekian kan. Macam ni lah perhimpunan pemuda tahun ni ada buat? Ada Korea lagi? Tak ada? Ada konsert K-pop? Tak ada? Tak ada? Okay. Dan kalau anda kata berhibur pun cari Islam lah. Kan berhibur pun cari Islam lah. Maksudnya kalau berhibur, kalau anda kata benda tu macam bola dan sebagainya, silalah. Cuma mungkin ada orang kata macam bola ni adalah kaitan dengan kepala Sayyidina Husin dia buat bola. Ini semuanya kelentong je, tak tahu datang mana. Pernah dengar ayat tu? Cerita-cerita kata kononnya kepala ni lah, kepala sahabat lah benda. Tak ada kaitan pun. Peliknya. Tapi oleh kerana orang kita ni kan kadang-kadang over protective pun masalah juga. Overreact, over protective sampai kan tak belajar. Betul lah, sekali kita tanya datang mana, tak tahu. Macam kita kata tegur lah orang. Kalau kita tegur orang pakai masalah bagi salam, jangan bagi salam yang tak betul. Bagi salam Assalamualaikum kan dalam SMS ke dalam apa, kalau jangan disingkatkan. Tulis penuh, tak ada masalah. Tak ada rugi pun. Tak boleh Ustaz, 5 saat lagi lewat. 5 saat dah bendanya. Kan Assalamualaikum tu bukannya pendek panjang sangat pun. Kalau rasa tak nak, simpan siap-siap. Dalam teks yang pre-written text, simpan je. Lepas tu tekan masuk terus. Tak masalah. Tapi problem kan masyarakat kita, okey, itu baguslah kita kata ni. Tapi problem dia bila tak nak bagi orang buat macam ni. Ada kaitankan nama kata Askum tu adalah nama bahasa Yahudi lah. Kemudian macam-macam. Kenapa? Soalan nak tanya, orang bercakap tu tak bukan kitab Yahudi ke? Kalau dia kata betul, tunjuk kamus. Pasal dia orang ada kamus. Kamus perkataan Yahudi kata apa perkataan sebut. Tunjukkan. Moskito bendanya. Macam-macam benda lah. Moskito lah, moskian lah. Soalan betul ke? Dapat mana? Ilah musyrikan lah. Soalan itu simple je. Adakah itu datang dalam daripada benda benar? Sumber dia datang mana? Ini kadang-kadang idea orang Melayu kita. Bila kata contoh alamak kan. Alamak. Tahu tak datang mana kata alamak? Ini masalah sekarang. Siapa bagi, saya bagi duit. Tapi tak bagi tahu banyak mana. Okay, itu biasa dengar Allah maaf dan sebagainya. Pada macam terkejut, kata alamak kan. Datang mana? Tahu tak orang Jepun kata apa kalau dia terkejut? Aramak. Aramak kan? Dulu barang tak ada aramak. Dia R dengan A L kan. Dia anyway, kita nak kata dia tiru kita kan, dia orang punya bahasa dulu. Dia orang pernah perintah kita tak pernah perintah Jepun. Kita pernah perintah Jepun soalan? Pernah perintah Jepun tak? Jepun pernah perintah kita tak? Jadi aplikasi siapa punya bahasa agak-agak? Tapi orang kita asal perkataan ini adalah Allah ma'ak. Saya kata datang mana Allah ma'ak? Ada asal usul tak tahu. Dari apa cakap tak tahu. Ini masalah kita tak ada asal usul masalah. So kita jadi hilang kita punya keaslian. Jadi tapi kita faham sekarang. Jadi walaupun dalam tajuk ini dikatakan bahawa ada pendapat menyatakan ini tumpu kepada tajuk ahli kitab yang masuk Islam tapi masih beramal dengan agama dia. Kadang-kadang ada orang dia baca macam ni, dia tak nampak bahawa sebenarnya dia sedang langgar. Pasal apa? Dia ikut Islam dari akidah, tapi dari segi masalah ibadah tak ikut apa yang dibawa oleh Islam. Contohnya saya jumpa orang dia kata nak pakai kulit babi contohnya. Nak pakai kulit babi untuk pakai, alasan kerana apa? Yang babi ni haram makan je. Seriously, if you want to ask, sahabat Nabi pakai ke? Sahabat Nabi bukan setakat kulit babi, kulit binatang buas yang asal zaman mereka dahulu.
orang-orang apa orang Kristian ke ya apa orang Rom Parsi, pelana kuda mereka tu kulit harimau. Kulit binatang buas. Sahabat Nabi elakkan perangai itu. Memakai binatang buas. Kan? Dan mereka bertang kulit babi. Zaman para sahabat pun ada. Saya kata kulit babi zaman para sahabat. Babi zaman tu ada banyak. Kan bila diharamkan babi. Jadi memang ada zaman tersebut. Tapi tak pernah macam Nabi kata kan babi tak ada intifak dari segi masalah makan. Bukan maksud dia kulit kita ambil. Berus kena ambil kulit babi. Siapa ajar? Oh dah hilang dah, tak ada benda lain, kena pakai berus babi. Why? Sebab saya kata, soalan kita, sahabat Nabi buat tak? Ini ayat kalau kita bab akidah, kita cakap yang tu. Bab ibadah kita sebut yang tu, kita kata sahabat Nabi buat tak? Tiba-tiba, bab berkenaan dengan apa? Muamalah macam ni, tak tanya pun sahabat Nabi buat ke tidak. Saya kata kenapa? Tanyalah. Sahabat Nabi buat tak? Kalau sahabat Nabi warak, saya pernah cakap kepada seorang hamba Ta'ala tu, Datuk apa nama dia, dia tanya bab ni lah, bab kulit babi ni. Saya kata kalau sahabat Nabi warak ni maksudnya apa? Berjaga-jaga, benda tu takut, jauhi. Benda nampak macam boleh. Dia orang warak bukan setakat kulit babi, kulit binatang buas mereka tak pakai kerana menyerupai orang kafir. Datang kita boleh pakai buat apa? Kata tak boleh menyerupai orang kafir, tapi bab ni tak apa pakai kulit babi. Kenapa? Tak ada kata haram, tak ada dalil kata haram. Soalan sekarang para sahabat pakai tak? Kena tengok macam tu. Jangan kata tak ada dalil je. Soalan sekarang dari aplikasi. Pasal babi zaman mereka ada, zaman kita pun ada. Zaman mereka pun dipakai babi. Zaman kita. Jadi kulit babi ni terkenal keras. Dia tough, dia punya tu. Dia punya apa memang kuat. Tapi kita kata soalan sekarang, kalau orang tak pakai, kenapa kita pakai? Tanya balik. Itu sebab kenapa kita kata Islam itu bukan, kita kata kalau aplikasi meaning tadi kepada hanya orang bukan Islam masuk Islam tapi ada attitude lama dalam agama bukan Islam tadi tu yang masih nak amalkan. Contoh macam meditasi. Dia masuk Islam, tapi berzikir dia tak nak zikir cara Islam. Dia nak zikir cara apa yoga. Style yoga, style Hindu. Tak boleh. Masuk Islam keseluruhan. Cuma pasal Islam tak ajar senaman aerobik je, tak tahu senaman aerobik cara Islam macam mana. Itu je. Apa tak? Dia tak ada ajar gerak kiri, gerak kanan ke kan? Pocok-pocok style apa ke tak ada. Pocok-pocok Islamik, tak Islamik, tak ada. Faham tak? Sebenarnya tadi kalau orang perempuan buat depan orang ramai, goyang punggung, tak kira dia pakai tudung tak pakai tudung. Sama je, tak Islamik. Saya serius lah, kena faham. Pakai dia tudung ustaz, kena Islamik lah tu. Tak. Kan? Tidak, tak Islam. Pasal dia asas pertama tadi bukan masalah pasal tu gerakan cara mana. Tapi apa? Menggayakan badan tadi bukan Islam lah. Kalau perempuan saja tak ada masalah. Depan lelaki dan sebagainya, lelaki pula jadi instruktor. Kan? Oi poco. Senaman cara Islam tak ada sebut. Jangan mudaratkan diri, ya, sudah. Jangan dedahkan aurat pada orang bukan mahram, sudah, habis cerita. Tapi asas dia pergerakan kanan ke kiri ke macam tu ke, macam ni ke, pusing macam ni ke, tak ada. There's no such thing in Islam. Tapi kita faham kan? Konsep dia maksud dia kalau orang tu dia cuma faham meaning tadi orang bukan Islam masuk Islam, bawa tradisi bukan Islam dan Islam. Kalau itu dia faham, dan ada masalah. Sebab kenapa masyarakat kita dia buang tadi kan tajuk apa bersanding sebab Hindu. Buang tahlil kerana dia dasar pada puja roh Hindu. Kita ada banyak kita berani buang pasal dia asal usul bukan Islam masuk Islam. Tapi bab berkenaan dalam Islam sendiri, kalau kita pakai itu saja, yang dalam Islam sendiri yang Islam amalkan, kita buat masalah. Sebab kenapa Ibn Jarir Al-Tabari, macam yang dikatakan oleh Ibn Kathir, ada juga Syekh Ahmad Syakir, dia kata yang sahihnya adalah bahawa Allah Ta'ala perintah semua orang beriman, yang beriman dengan Allah Ta'ala, percaya dengan Allah Ta'ala, hendaklah mereka masuk ke dalam beramal dengan syariat Islam semuanya. Tak kira sama ada orang tu beriman tadi di kalangan Arab atau bukan Arab. Orang tu beriman di kalangan ahli kitab ke bukan ahli kitab. Semua mereka yang beriman, semua mereka diperintahkan untuk beramal dengan seluruh syariat Islam. Dan dia disebut oleh Imam Tabari. Maksud dia bukannya benda tadi hanya terlibat berkenaan dengan tajuk non-Muslim masuk Islam, ada attitude atau amal bukan Islam masuk Islam. Tak, yang Islam dah. Yang dah Islam tadi, akidah ikut Islam, amal pun kena ikut Islam. Warak kena ada. Ni kan tak ada warak tu masalah dia. Kan buat bercerita dia sekian-sekian. Macam akhlak. Kita nak tegur orang berkenaan masalah apa, kita kata tak buat benda tak betul. Tengok siapa kita nak tegur. Kalau kita nak tegur tadi orang tu memang belajar agama tapi apa bangang juga. Tegurlah dengan cara kasar, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata orang tu bukan orang ahli agama, tak reti apa-apa, pandang tu tengok macam mana kita nak cakap dengan dia. Itu cara dia. Ini kalau tidak kita masuk masjid bid'ah sebagainya, last kali orang halau kita keluar. Tak, itu masalah timbul. Ada jadi kes dekat Yaman tu.
Ada seorang ni pelajar ni, dia bawa balik daripada tanah Saudi Arabia. Baguslah. Khatib bagus dan sebagainya. Orang nanti dia jadi khatib. Tapi bila sampai ke peringkat dia nak beramal, kononnya nak beramal macam dengan hadis Nabi SAW, purely macam hadis Nabi, tanpa melihat pada wakil keadaan yang mana zaman berkenaan. Yang Nabi arahkan tadi bukannya sebagai ibadat, bukan Nabi suruh buat macam tu. Bahkan memang betul Nabi sebut, Nabi kata khaliful yahud sallu fi ni'alikum, canggahilah orang Yahudi, solatlah dalam kasut kamu. Mana solatlah pakai kasut? Diorang apply apa? Diorang apply apa? Diorang apply yang tadilah pakcik tadi, dia masuk dalam masjid hari Jumaat, dia pakai kasut. Orang ramai angkat dia, campak keluar. Dan sampai sekarang tak ada faedah pun. Yang lebih besar dari itu adalah masalah penerimaan masyarakat dan sebagainya. Supaya kalau dia kata masyarakat tu buat benda bid'ah betul-betul sampai sembah kubur, jangan ikut dia lah. Ini benda tu bukan kaitan tajuk tadi. Adalah dia nak suruh apply, dia pakai kasut dalam masjid tadi. Orang letak kapet, beli kapet baru, orang ni sekian, datang dia pergi pijak. Kenapa? Nabi sabda, khaliful yahud, canggahilah orang Yahudi, sallu fi ni'alikum, solat dalam kasut kamu. Dia apply benda tu pada semua keadaan. Salah lah. Kan? Ada masa yang Nabi semayang, kan yang Aisyah radhiyallahu anha, Nabi solat tengah malam. Kan Aisyah cari Nabi tak ada. Kan dia raba kaki Nabi. Kaki Nabi tegak ketika tu, sujud tengah sujud. Dia pegang kaki Nabi. Ke ada lapik? Tak ada lapik. Rasa sejuk kaki Nabi. So maksud dia, Nabi solat pakai kasut tak? Solat tak pakai kasut tadi. Yang penting kepala punya syum. Tapi kita kena ikut sunnah Nabi. Jangan sampai nanti kita tinggalkan sunnah Nabi. Kita ini masalah. So kita faham, dia bukan berkaitan dengan masalah agama ni, bukan masalah luar, masalah dalaman. Mana Islam tu keseluruhan, bukannya sebahagian. Warak tak ada masalah. Yang kita tak apa, kita kutuk orang ni. Satu benda Allah Ta'ala tu. Okey, saya ada dalam sebulan lepas, saya pergi syarahan, dia orang buat kelas mu'allaf kan. Dia minta ajar kitab Mudatul Ahkam. Lepas tu bila sembang dengan diorang ni, lepas kelas, yelah yang belah perempuan tu banyak yang mu'allaf, yang lelaki tak mu'allaf pun. Jadi yang lelaki-lelaki ni tadi ada nama ramai dah pernah ikut ustaz ni, ustaz yang saya kenal. Kemudian bila duduk dekat luar tu time makan, dia cerita dengan saya. Dia kata ustaz tadi sebut suruh buat baik dengan orang munafik, mana muamalah dengan baik dengan orang munafik dan sebagainya. Dia kata ada masalah sikit kat situ tu. Saya kata kenapa? Dia kata yelah, kan Omar sendiri, dia kata orang yang dia sebut pandai, dia sebut, dia kata Omar ni orang yang apa dia cakap, Quran turun dengan nasihat dia. Apa dia cakap kepada Nabi, dia kata ya Rasulullah, kan lagi baik macam ni, tak lama lepas tu Quran turun. Dia ni orang yang macam tu. Jadi Omar pernah tegur Nabi bila Nabi nak berdiri di tepi kubur Abdullah bin Ubay untuk doakan, Omar tegur, jangan. Lepas tu Rasul diam, last sekali turun Al-Quran. La takum ala qabri, jangan kamu berdiri di tepi kubur mereka ni selamanya. Orang mati yang munafik ni akan berdiri untuk mereka, jangan minta ampun untuk mereka. Saya diam. Betul? Jadi macam mana salah ke saya faham? Masa kalau kita pulaukan orang ni, macam kalau munafik ni, orang munafik, bukan munafik sebenarnya, orang yang tak ikut aliran inilah, orang yang berfahaman-fahaman apa pelik-pelik kat masjid-masjid ni, kita pulaukan orang, tangan kawan jangan sekian, kata. Ini walak wal barak saya pandang mungkin. Dia kata masalah. Saya kata bukan macam tu pakcik. Dia kata kenapa? Saya kata pertama sekali, kalau pakcik kata tak uruskan tak berdiri pada kubur orang munafik tadi dan sebagainya, anak dia uruskan jenazah dia tau. Jenazah dia diuruskan, tak dibiarkan bersepah tepi jalan. Siapa mati tu? Tu orang munafik tu. Tu yang kita tak boleh. Yang kena tak pergi berdiri di sebelah kubur dia Nabi saja. Sebab macam pengurusan jenazah jadi dibuat. Tu Umar bin Khattab ketika zaman lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar tak ada dah, jadi khalifat, dan Huzaifah bin Yaman kan pegang senarai. Dia tahu senarai siapa orang munafik. So Umar nak tengok orang munafik ke tidak, yang patut dia semayang ke tidak adalah tengok Huzaifah. Kalau Huzaifah semayang, dia semayang. Kalau Huzaifah tak semayang, bukan maksud Huzaifah tak semayang, tak ada siapa semayangkan mayat tadi. Faham tak? Huzaifah tak semayangkan, tapi mayat tadi diuruskan sebagai Muslim. Ini datang kita macam tak boleh sekian. Saya kata Islam tak ajar macam tu. Itu bukan Islam, saya cakap dengan dia. Dia macam terkejut sikit. Dia kata macam mana pula bukan Islam? Ni ustaz saya ajar. Saya kata walaupun ustaz tu ajar dia ustaz tu bukan masuk. Saya kata mungkin dia termarah sikit, kena geram sangat dengan orang yang asyik pedli. Yalah sunnah lah tu. Kalau orang pedli dia marah. Last sekali dia geram kan. Dia jadi musuh melampau. Saya tak boleh. Jumpa kena senyum, salam kena bagi.
Ni ada siapa kat apa saya Ustaz Nasruddin. Nasruddin ni cerita dengan saya. Dia kata ada seorang apa syekh daripada Arab mana entah dibawa pergi ke Perlis untuk kononnya apa mengajarkan sunnah sebagainya. Dikatakan daripada Yaman. Saya tahu lah orang dari mana kononnya hebatlah berakidah ni. Dia berlagak, dia tak ni setuju dengan orang, tembung dengan budak-budak mana yang tak setuju, dia tak setuju, orang yang tak setuju, orang yang bersalam tak jawab. Islam mana? Saya nak tanya. Islam mana? Yang ajarkan kita kalau orang beri salam kita tak jawab. Kalau perempuan je lah, lelaki nak ngurat tu tak jawab kuat-kuat pun tak apa. Dia cakap, Waalaikumsalam kan. Kan lelaki jawab, janganlah macam tu. Itu konsep tu ada timbul. Kalau dia kata, anda kata yang lelaki-lelaki ni, kan tak ada kaitan. Betul lah dia kata dia ni kata ahli bid'ah. Kan? Tapi kita bukan diajarkan untuk jumpa orang tu. Kan? Nabi kata, la yahillu muslim. Tidak hal untuk seorang individu Muslim. Muslim, bukannya mukmin. Muslim. Untuk mulakan salat lebih 3 hari. Tak ada hal. Benda tu tak boleh, tak ada hak. Ia adalah benda haram. Datang kita, tapi dia ahli bid'ah. Kita pusing belah mana, saya kata. Dia pusing sini, saya cantas sini. Dia pusing, saya cantas sini. Dan sekali dia diam. Saya kata, dalam Quran Karim, saya kata, Allah Ta'ala suruh Nabi buat baik pada syaitan manusia. Bukannya syaitan jin, syaitan manusia. Kan kita sebut berkenaan isti'adzah kan. Allah kata irfa' billati ahsan. Balaslah dengan yang baik. Mana buat baik pada orang yang buat jahat pada kau, buat baik pada mereka. Kalau ikut zaman Nabi dahulu, ketika yang buat jahat pada dia siapa? Munafik, musyrik, Yahudi. Mana orang-orang tu yang buat jahat pada Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala suruh apa? Balas dengan yang baik. Ibn Katsir kata ketika disyarah berkenaan dengan tajuk isti'adzah, dia kata apa? Ayat isti'azah ni je, tak ada yang lain. Ada 4 kali di Quran, ini je ada, tak ada yang lain. Dia kata daripada ayat ini diajarkan bahawa syaitan manusia disuruh kita diplomasi, buat hubungan, bagi makan, pujuk. Syaitan manusia. Syaitan jin cepat-cepat minta Allah Ta'ala untuk lawan dengan fizikal. Jangan pujuk, jangan buat dialog, bercakap dengan jin dan sebagainya. Tak payah. Terus minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dengan cara tadi. Faham tak? Jadi konsep dia syaitan manusia tadi termasuk munafik, buat baik. Itu Nabi layan dengan baik. Tapi oleh kerana apa? Geram tinggi, akidah betul dah. Geram tinggi, akhlak tak Islam. Akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amalan dalam masalah muamalah manusia tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh lah. Memang kita kata benda berkenaan, kita kata kita tak suka orang tersebut umpamakan Islam. Tapi atas nama dia siapa? Ustaz ke? Tak. Orang jahil lah. Dan layan cara orang jahil. Pujuk, ajak baik, ajak minum dan sebagainya. Bukan cara macam tu. Bukan cara kita pulaukan. Malas aku, ini orang ahli bid'ah. Gila apa? Siapa ajar macam tu? Islam tak pernah ajar macam tu. Maka tu yang kelakarnya, saya ingat waktu pergi Tawar tu, ada seorang, kita makan kan, makan. Dr. Idris Sulaiman punya anak. Punya anak. Dia Idris Sulaiman Nordin. Idris Sulaiman tu anak dah tu. Anak dia pula apa kaitan tajuk ni. Kan dia kerja dengan Embassy Saudi. Kan? Okey. Jadi cerita dia, salah seorang kawan dia. Kita hantar makan tu kan. Waktu tu kata sebut tentang nama seorang apa? Seorang manusia lah. Allah Ta'ala ni. Dia suka kutuk Imam Masjidil Haram lah. Semua dia kutuk. Suka hati mulut dia je. Kan? Tapi, dia cerita, salah seorang kawan ni kata apa? Kau kan kerja kedutaan Saudi. Pergilah sekat dia. Terus bagi dia pergi umrah atau pergi haji. Kawan ni kata yang tu. Lepas tu, yang salah seorang ustaz duduk dengan saya tu, tengah makan tu, dia kata, Ana pernah tanya dia benda ni, dia kata. Bila Ana cakap dengan dia kata, cakap Dr. Sulaiman dia punya anak ni, Idris Sulaiman ni, cakap pada dia supaya sekat lah. Tahu tak dia jawab apa? Entah gila. Dia kata pada kawan dia yang cadang tadi, supaya sekat orang daripada pergi umrah atau haji, gunakan kuasa di Embassy Saudi. Dia kata pada orang yang cakap tadi, entah gila ke? Dia kata orang tu, kan dia Muslim lagi. Kan dia masih lagi Muslim. Dia salah mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia salah mentakwilkan berkenaan dengan tajuk Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia masih lagi Muslim. Dia tak isytihad keluar Islam. Yang tak layan macam tu kenapa? Dia tegur. Maksudnya kita kata, dia tegur. Dia cakap macam tu pada orang yang apa? Suggest supaya disekat orang tu daripada pergi umrah dan haji. Nah, ini kita kata akidah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Akhlak pun sama juga. Bukan hanya sebahagian, bukan portion je. Kalau portion masalah, kita akan rosak. Kita akan beramal dengan Islam dengan keseluruhannya. Okay, jadi kalau tentang kitab Taurat, kita beriman. Jadi itu meaning yang sebenar. Maksudnya ayat ni kena pada semua orang, bukan tumpu kepada kisah berkenaan dengan orang bukan Islam masuk Islam, tapi ada tradisi lama yang masih diamalkan.
Dan Allah nyatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, yang kamu ikut langkah-langkah syaitan. Beramallah dengan ketaatan, jauhilah apa yang diperintahkan kepada kamu oleh syaitan. Kerana syaitan ini, dia ni dalam surah Al-Baqarah 69, innama ya'murukum bis-su'il fahsya. Syaitannya hanya menyuruh kamu untuk buat kejahatan dan juga perkara keji. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, supaya kamu berkata-kata kepada Allah Taala apa yang kamu tidak ketahui. Dan bagi syaitan dalam surah Fatir ayat ke-6, Allah Taala kata, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan ini menyeru kumpulan dia supaya mereka menjadi di kalangan ahli-ahli neraka. So, jadi jangan ikut syaitan. Dan kerana ini Allah Taala kata di sini, innahu lakum aduwwum mubin. Ia untuk kamu adalah sebagai musuh yang nyata. Bahkan tak ada nama musuh yang nyata ni kecuali pada syaitan saja. Syaitan jin Syaitan manusia kalau dia mati. Syaitan manusia ni kalau dia tak mati lagi, masih lagi dakwah berjalan. Faham? Menurut Nabi lahir dengan baik. Dan Allah nyatakan fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum bayinat. Dan jika kamu tergelincir, terseleweng setelah mana datang kepada kamu bukti-bukti, kamu tersimpang daripada kebenaran, setelah mana tertegak ke atas kamu hujah-hujah, maka ketahuilah annallaha fa'lamu, ketahuilah annallaha azizun, bahawa Ta'ala ni maha perkasa dalam apa hukuman dia. Maksudnya kamu dah terseleweng, cepat-cepat balik. Kerana dia takkan terlepas daripada Allah Ta'ala ni sebarang siapa yang lari. Anybody yang lari takkan terlepas dari Allah Ta'ala. Dan tak ada siapa yang boleh menewaskan Allah Ta'ala. Siapa boleh menewaskan, tak ada tewaskan Allah Ta'ala. Sehingga sebab itu kena sedar, kalau kamu terseleweng, tersilap, patah balik, bukan lari. Kalau Allah Ta'ala ni maha perkasa, hakim, maha bijaksana dalam hukum-hukumnya, dan juga apa, dan juga terputus apa, dan pasti akan terlaksana apa yang ditentukan olehnya. Anything ditentukan akan jadi, pasti akan jadi. Tidak ada suatu perkara pun tak akan jadi. So dengan sebab itu, manusia tadi kena sedar bahawa dia jangan cuba-cuba untuk lari daripada Islam walau sedikit pun. Kerana satu benda dia tinggalkan, Allah Ta'ala akan ketahui. Satu benda dia tinggalkan dengan sengaja, sehingga menentang, kerana dia berdegil, kerana ego dan sebagainya, Allah Ta'ala tetap akan tahu. Dan sebab itu kita kata manusia ni kena sedar berkenaan dengan batasan manakah dibenarkan untuk dia bergerak dalam Islam tadi. Apa dia boleh tinggal, apa dia jangan tinggalkan. Kena belajar supaya jangan sampai dia terkeluar daripada lingkungan Islam dalam semua aspek, akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan sebagainya. Bukan hanya aspek tertentu saja, bukan akidah semata-mata, bahkan semua sekali. Jelas? Jelas? Okey, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.